Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hormati pengacara majlis, Tuan Imam serta seluruh tatakuasa masjid, pengurusi dan kuasa qaryah, pimpinan masyarakat setempat, hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila bercakap tentang kemerdekaan, tentu lawannya perhambaan. Merdeka dan hamba. Jadi bagi kita hamba Allah Ta'ala ni tidak ada merdeka yang hakiki. Bila-bila pun kita hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan setakat kita, Nabi Muhammad pun Allah panggil sebagai hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah perjalankan hamba-Nya pada satu malam di Masjidil Haram Makkah Mukarramah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Allah panggil sebagai hamba. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Pada malam tu yang diperjalankan malam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak sebut subhanallazi asra bi Muhammadin. Allah tak sebut nama Muhammad, tapi Allah sebut gelaran dia, bi'abdihi, hamba-Nya. Bagi orang beriman yang kuat ibadat di malam-malam Ramadan, Allah panggilnya sebutan hamba. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku Muhammad bertanya tentang diriku, katalah kepada mereka, aku ni hampir kepada mereka. Jadi bila-bila pun kita hamba Allah. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tuan-tuan sekalian menyebut dalam kitabnya Minhajul Abidin, untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya mestilah memerdekakan diri daripada sebarang perhambaan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebutnya 4 faktor besar tuan-tuan sekalian yang kita tak boleh jadi hamba Allah, iaitu orang yang mengabdi, menghambakan dirinya pada dunia, syaitan, makhluk dan juga hawa nafsu. Untuk jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, dia mestilah memerdekakan dirinya daripada sebarang perhambaan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, lagi tinggi seseorang itu ma'rifah, mengenai akan Tuhan, lagi tinggilah perhambaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abul Ala Al-Maududi bila ditanya tentang ubudiyah atau perhambaan, beliau memberikan ta'rif al-inqiyadu li hukmihi subhanahu ma'arridan nafsi, berpegang teguh dengan segala hukum hakam Allah dan redha dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Lagi kuat kita berpegang dengan hukum Allah, lagi kuat kita beribadat kepada Allah, lagi tinggilah perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya dulu mengaji tuan-tuan sekalian di hutan kampung dekat Gua Jiwatin. Tuan-tuan sekalian, dia habaq dengan kuliahnya selalu. Dia kata lagi tinggi makrifah kita kepada Allah Ta'ala, lagi tinggi perhambaan kita kepada Allah. Lagi tinggi kenal kita kepada Allah, lagi tinggilah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makrifah ni tuan-tuan, dia berperingkat-peringkat. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Ada iman ilmu, iman ayat, iman hak.
Nabi sendiri pun bersabda, al-imanul uliyan wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya wa samaratuhul ilmu. Iman tu telanjang, pakaian iman taqwa, perhiasan iman malu, buah iman ma'arifah, kenal Allah dengan kenal yang yakin. Ulama-ulama sufi menyebut syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Jadi marilah tuan-tuan makin meningkatkan iman kita. Iman ni tuan-tuan, dia ibarat pokok yang kita tanam. Bila kita siram dia, kita baja dia makin subur, makin besar. Itulah iman kita ni, kita kena baja dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baja iman, taat. Racun iman, maksiat. Buatlah taat, jauhilah maksiat. InsyaAllah iman kita kuat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hari yang tak guna tuan-tuan, harta dan anak bina. Yang berguna orang yang balik jumpa Tuhan, bawa qalbun salim, hati yang sejahtera, bebas daripada segala sifat mazmumah dan berpakaian dengan sifat-sifat yang mahmudah. Itulah kemerdekaan yang hakiki, bebas daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makrifah ni tuan-tuan kenal ni ada pencak-pencak macam kita kenal. Saya akan kenal tuan-tuan ni ramai. Saya pergi kuliah di mana-mana, saya akan kenal orang, tengok rupa kenal, nama tak tahu, duduk mana dia pun tak tahu. Satu hari pergi hospital. Bila pergi hospital, tengok macam kenal. Doktor ni saya rasa bisa tengok. Di mana? Ustaz buat kuliah subuh di masjid lama Tepin tu, saya selalu ada. Oh, rupanya doktor. Baru kenal dia doktor. Belum tu saya kata tahu dia doktor. Tengok depan serupa yang pakai lebay, bagi pakai kain baju Melayu. Kan? Hari itu baru kenal dia doktor. Saya penceritalah di masjid kat kawan-kawan. Rupanya kalau kita doktor. Satu orang beritahu saya, doktor tu Ustaz, jiran saya. Rumah dia sebelah rumah saya. Siapa lebih kenal, saya ke dia? Dia lagi kenal. Jiran, rapat. Lagi rapat kita dengan orang tu, kita lagi kenal. Dia tahu nama isteri kawan tu, anak berapa, kereta dia, kampung mana dia main. Main pakcik seorang pula, Ustaz, apa lagi? Doktor tu menantu saya. Dia lagi kenal. Main muslimat balik terat, panggil Ustaz, apa? Doktor yang Ustaz kata tu suami saya. Lagi lah kenal. Dia tak? Innamal mu'minuna iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman sebut nama Allah, gementak hati dia. Agak-agak ada dekat kita. Allahu Akbar. Dung. Ada tak? Tak ada. Itulah ukuran iman kita. Kita makan minum kopi di kedai. Tengah-tengah minum, tak lagi main. Polis. Cik-cik nak cuma tanya okey tak? Apa dia? Cik kena ada mat mana satu, kampung Malau tu. Saya kata tak kena. Minum cepat-cepat, start motor pergi cari mat. SB cari kan. Dengar SB cari, luruh dah ada. Kalau SPRM cari, lagi kita berak terkejut. Siapa kita kenal, siapa lebih. Di mana tuan-tuan, kita mengajilah, mengaji, beribadah, supaya kita balik jumpa Tuhan, jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian yang saya kasihi, sesungguhnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita nak mewujudkan kehambaan ini dalam diri kita, rumah tangga kita, masyarakat dan negara kita, betul-betul jadi hamba bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala, mengabdikan diri sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpalah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul watan minal iman, kasihkan tanah air sebagian daripada iman, daripada orang yang beriman. Orang beriman tu kasihkan tanah air dia. Macam mana kita kasih tanah air orang? Buat jalan raya, buat bangunan tinggi-tinggi itu kasih tanah air. Macam kita kasih anak isteri kita, kasih macam mana? Kita sayang ke anak bini kita, bagi makan, bagi pakaian, bagi minum, bagi rumah. Orang kapiak pun ada bagi makan bini dia, dia pun bagi pakai, dia pun bagi rumah, tempat berlindung, dia pun beli kereta. Kadang kereta dia mewah pada kita lagi. Kalau setakat bagi makan, bagi minum, tak cukup, tuan. Apa lebihnya kita sebagai orang beriman? Jadi anak isteri kita taat kepada Allah, jadi hamba Allah. Itu tanda sayang kita kepada anak isteri kita. Hubbul watan minal iman, kasihkan tanah air sebagian daripada iman. Apa bukti kita sayang tanah air kita? Kerana kata ulama dalam hadis hubbul watan ni, hubbu al-watan, perkataan watan tu ada alif lam. Di depan dia tu ada alif lam. Alif lam watan, al-watan, hubbu al-watan. Alif lam ni kata ulama, alif lam ma'rifah, isim ma'rifah. Makna watan yang tertentu, negara yang tertentu, negara yang dalamnya terdaulat peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbul watan minal iman, kita cinta kasih sebuah negara yang makna kata yang terlaksana dalamnya peraturan dan hukum hakam Allah. Itulah sifat orang beriman. Jadi orang beriman, dia nak negeri dia bebas daripada maksiat. Dia mau diri dia, tuan-tuan sekalian, terdaulat peraturan dan hukum hakam Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu qaryah beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah buka pintu rahmat langit dan bumi. Jadi tuan-tuan, negeri kita ni kaya, tuan-tuan. Tuan-tuan habaq di Malaysia ni apa yang tak ada habaq ni? Tuan-tuan duduk tepi laut, tuan-tuan mengadap muka tuan-tuan ke laut, ayam, ikan, soto, udang, kepah, minyak, macam-macam sobatuk nenek ada dalam laut kita. Tuan-tuan kalau ke darat, tuan-tuan tengok hutan belantara, ada balak, ada apa. Tengok sana ada sawit. Tanam apa pun tuan-tuan di Malaysia ni semua tumbuh. Tanamlah apa pun. Kadang-kadang tak payah tanam pun dia tumbuh sendiri. Apa dia? Muktan. Apa makan muktan biji-biji, apa telan biji sekali. Bila nak terberak, apa pergi cari belakang rumah. Berak-berak jangan tengok, pergi Kuala Lumpur kerja. 4 bulan lepas tu apa balik, dia tinggi tu pokok muktan. Lepas tu apa kena tukar pergi Sabah, Sarawak. 4 tahun balik main. Tengok-tengok muktan dia bubuh. Namanya muktan tai. Punya subuk, pegang batang ubi kayu apa Bali. Jangan tengok 5-6 bulan betul bercabut. Tu dia ubi besar sangat. Punya subuk Malaysia, tuan. Tuhan kata kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, betul-betul ikut perintah Allah, Allah buka pintu berkat langit dan bumi. Untuk timbulkan kasih sayang pada negara, malam ni saya buka lembaran sejarah. Saya ni tuan-tuan minat sejarah. Saya ambil SRP, tuan-tuan, tahun 65, saya dapat A1. SPM, tuan-tuan, saya dapat A1. STPM dapat principal. Tapi masa masuk universiti tu, saya lebih minat ngaji pondok.
Tapi saya sejarah memang memang. Bukan nak tepuk dada orang, biar aku tahu dulu. Malam ni mari kita buka lembaran sejarah. Semula kan dengan sebuah pantun. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa kami serahkan. Biasa dengar tak pantun tu? Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bertanya, kenapa papan di Jawa? Papan di Jawa kami dirikan. Kalau tukar Jawa, yang lain tak boleh. Kalau roboh kota Melaka, papan di Kedah kami dirikan. Tak cantik. Kalau roboh kota Melaka, papan di Penang kami dirikan. Lagi tak cantik. Pasal apa papan di Jawa? Kalau malam ni ada orang Jawa, kena tanya pasal apa papan di Jawa. Cerita ni begini tuan. Bermula daripada kalau roboh kota Melaka. Apa itu Melaka? Melaka bukan sebuah negeri. Dia sebuah empire. Nama pun Selat Melaka. Kalau Selat Melaka, dia ikut di tepi negeri Melaka ya. Pasal apa dia bawa mai sampai ke Langkawi, ke Kedah? Kalau cakap Selat Melaka untuk negeri Melaka, pasal apa daripada Johor mai sampai Kedah ni pasal apa? Rupanya empire Melaka tuan-tuan meliputi ni kawasan ni. Daripada selatan Siam, Pak Tani apa semua tu, sampai tanah Melayu kita, depi sampai ke Indonesia. Itu luasnya empire Kesultanan Melayu Melaka. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi Patani. Tuan-tuan pergi Patani, tuan-tuan cari Masjid Kerisi. Saya pergi 2-3 kali lah tuan. Saya tengok depan masjid tu ada satu signboard. Masjid Kerisi ini dibina pada tahun sekian-sekian. Di zaman pemerintahan Sultan Patani yang keberapa, disebut nama Sultan tu, yang bernaung di bawah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Siam pernah serang Melaka, berjaya dipatahkan oleh kerajaan Islam Melayu Melaka. Jadi Melaka ni sebuah empire. Apa undang-undang yang dipakai? Tuan-tuan biasa dengar tak? Konun Melayu Melaka. Tapi saya pergi sekolah dulu, cikgu ajak kanun K. Kanun Melayu Melaka, bukan K, Khaf. Khaf alif nun waw nun, Konun. Konun ini makna undang-undang. Guna bahasa Arab makna undang-undang Islam. Melaka telah tertegak tuan-tuan undang-undang Islam melalui piagam ataupun undang-undang tubuh kerajaan Melayu Melaka. Konun Melayu Melaka, undang-undang Islam. Manuskrip dia sampai sekarang ada lagi. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi Melaka, tuan-tuan melawat Museum Melaka. Tuan-tuan naik tingkat atas, cari Museum Sastra. Tuan-tuan cari sudut Konun Melayu Melaka. Tuan-tuan cari. Tuan-tuan teliti, dia akan disebut dengan jelas undang-undang kerajaan Melayu Melaka bersendikan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia extract tuan, dalam pasal tertentu dia tarik pergi tepi. Dia buat gambar pencuri potong tangan. Dia tarik kau ni pula, orang minum arak disebat berapa rotan. Orang berzina berapa rotan. Lengkap. Maknanya tuan-tuan sekalian, sebelum datang Portugis, undang-undang Islam dah terdaulat di bumi Melaka. Bukan Melaka saja, kami di Perak ada undang-undang 99. Tuan-tuan di Kedah, di zaman pemerintahan Tengku Mat Jiwa, dia ambil tok guru dia Syekh Abdul Jalil, bapa kepada Syekh Abdul Samad Al-Palim Bani. Tuan-tuan sekalian, sebagai mufti negeri Kedah, Kedah pun dah laksana Islam. Kelantan, Terengganu, kata-kata di tanah Melayu ni tuan-tuan sekalian, undang-undang Islam dah terdaulat dan tertegak sebelum datang penjajah.
Tapi kita di sekolah dihidangkan konon penjajah datang nak cari rempah. Rempah. Bila mereka berkedarah gulai? Portugis ni makan gulai kan? Imam berfikir lagi. Mereka datang tuan-tuan dengan semangat salibia. Dengan semangat salib nak musnahkan Islam di tanah ayah kita. Tuan-tuan kena tu. Dan Melaka adalah tuan-tuan wakil kerja Islam Turki Osmania. Dan Melaka merupakan pusat perdagangan peringkat antarabangsa. Timur dan Barat berdagang. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka cuba untuk memusnahkan Melaka, Islam yang ada di Melaka dan di Nusantara ni. Jadi bunyilah pantun tu, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Pasal apa Jawa? Islam datang ke Melaka tuan-tuan, bukan bawa agama ritual, bukan semayang puasa saja. Dia bawa dengan undang-undang Islam sekali. Bahkan rata-rata umat Islam faham tu, masa tu memahami betapa pentingnya khilafah pemerintahan Islam. Melaka ketika itu tuan-tuan sebuah empire Islam yang menaungi umat Islam di Nusantara ni. Bila tumbang saja kerajaan Islam di Melaka pada tahun 1511, maka umat Islam tuan-tuan sekalian merasa ini perlu ada sebuah kerajaan menggantikan Melaka. Maka orang Jawa telah menegakkan kerajaan Islam di Demak. Orang Jawa menegakkan Islam di Demak. Kerajaan Islam Demak. Orang Aceh tuan-tuan menubuhkan sebuah kerajaan Islam di Aceh, Aceh Darussalam. Orang Bugis menegakkan kedaulatan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam Ternate. Satu tumbang, tiga naik dengan. Tiga naik. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Diibaratkan Islam di Melaka tu laksana kota yang teguh. Kota tu dah roboh di tangan Alfonso di Albuquerque. Papan di Jawa kami dirikan. Kami akan tegakkan balik Islam walaupun bentuknya papan. Tak sehebat Melaka, tapi kami takkan berdiam diri. Kami daulatkan juga Islam walaupun bentuknya papan. Itu yang jadi, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa kami serahkan. Tuan-tuan sekalian, Raja Demak telah menghantar tuan-tuan sekalian bala tentera menyerang Melaka pada tahun 1521. Iaitu 10 tahun lepas Melaka tumbang, yang diketuai oleh Maulana seorang ulama kiai yang bernama Adipati Yunus. Ini sejarah tuan-tuan yang dibenamkan. Cuba digambarkan pejuang-pejuang Islam ni pejuang kebangsaan, bukan ulama. Mak Kilau pejuang nasionalis. Padahal Mak Kilau seorang ulama. Baru ni apa tengok Mak Kilau pun apa tahu. Cakap Islam, semua yang pejuang-pejuang Islam ni semua ulama Allah. Tok Gajah, Datuk Bahaman, Syekh Abdul Samad Palembang, pengarang kitab Sairus Salikin, mempertahankan Kedah, mati dekat Hanyai, Kampung Baru dekat Hanyai, dipenggal kepala dia. Itu di antara ulama-ulama kita dulu. Kami di Perak, kami ada Datuk Maharaja Lela, seorang ulama hebat daripada Perak, lawan menentang British, dihukum gantung sampai mati. Ni dekat Port-Well di Taipei. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak sebut sikit peranan ulama tuan-tuan. Apabila Lopez de Square datang ke Melaka pada tahun 1509 nak berdagang, tapi seorang Maulana namanya Maulana Yusuf, dia tengok perangai Portugis ni tak macam pedagang-pedagang lain. Mereka banyak mengintip tentang sistem pertahanan kerajaan Melayu Melaka. Dia curiga dengan orang Portugis ini. Dia menghadap Sultan Mahmud Shah. Dia nyatakan kerisauan dia.
Dia mencadangkan supaya Sultan Mahmud Shah menghantar delegasi tuan-tuan ke Turki. Kerajaan Islam Turki Osmania membekalkan tuan-tuan sekalian kepada delegasi ini senjata-senjata berat macam meriam dan sebagainya. Bila peperangan itu tuan-tuan, orang Melaka tewas, Portugis pun terkejut tuan-tuan. Tengok senjata-senjata yang digunakan oleh mana orang Melaka, dia pun terkejut. Jangan tuan-tuan percaya. Kata orang, kononnya orang Melayu Melaka kalah kerana bersenjatakan keris. Ada ke orang pakai meriam, kita bagi keris? Apa punya bodoh? Meriam lawan meriam. Sebab itu tuan-tuan tengok, serangan kali pertama Alfonso di Abu Qarqi berjaya dipatahkan oleh Mujahid Melaka. Baca sejarah. Serangan kali pertama berjaya dipatahkan. Maulana Yusuf menghimpunkan Mujahid Melaka, bakar semangat. Ya ayuhan Nabi, harridil mu'minina alal qital. Wahai Nabi, bakar, kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Maulana Yusuf mengobarkan semangat jihad. Dia ijazah zikir-zikir perang. Di samping membaca hikayat Amir Hamzah yang dikarang oleh ulama Aceh untuk membangkitkan semangat mempertahankan bumi tercinta. Kalimah hubul watan minan iman, kasihkan tanah air sebagai pada iman, dikumandangkan hadis-hadis tersebut. Alfonso di Abu Qarqi datang tuan, menyerang umat Islam, pertahan habis-habisan. Serangan yang dilakukan oleh Alfonso di Abu Qarqi berjaya dipatahkan oleh orang Islam Melaka. Dan Alfonso terpaksa berendar, berunduk ke tengah laut. Mana tembakan meriam yang cukup hebat daripada Mujahid Melaka. Lepas tu Alfonso di Abu Qarqi minta bantuan Goa India. Daripada pengkalan mereka di India, di Goa Portugis. Di samping tu tuan-tuan, dia bawa duit yang banyak masuk ke bumi Melaka. Dia cari orang Melaka yang sanggup jadi munafik, yang sanggup membelot. Ini sejarah tuan-tuan, saya bawa cerita ni. Jangan jadi macam tu, jangan belot kepada bangsa sendiri, agama sendiri, jangan. Seburuk-buruk bangsa kita, agama kita, inilah negeri kita. Setiap negeri tuan-tuan Allah bagi pada bangsa tertentu. Ini namanya tanah Melayu. Di China, negeri China. Di India, negeri India. Di Jepun, negeri Jepun. Bagi orang Melayu, inilah negeri kita. Orang nak kata kat saya, makna kata, nak kata apa kata. Dia berkata ekstremi lah. Tak boleh, tanah ayah aku. Apa nak lari mana? Ni tanah ayah apa? Allah jadikan tanah Melayu ni untuk orang Melayu. Saya baca sejarah ni supaya kita kenang bagaimana datuk nenek kita pertahankan tanah ayah kita habis-habisan. Syekh Abdul Samad Palembang, dia pancung kepala dia tuan, kepala dia bawa pergi ke Bangkok. Ni perjuangan datuk nenek kita dulu. Orang Kedah lagi hebat berjuang di Kuala Kedah tu. Pertahankan negeri Kedah. Jangan kita anak cucu dia buat main. Khianat khianat perjuangan datuk nenek kita. Alfonso dia pergi pasang ejen, cari orang Melayu yang sanggup mengkhianat bangsa dan negara dia sendiri, bagi duit rasuah. Rasuah ni bukan baru, lama dah berlaku tuan. Kemudian tuan-tuan, dia serang kali kedua. Bila dia yakin di Melaka ada makna kata orang yang sanggup bantu Portugis, dia buat serangan. Maka terpaksalah orang Melayu Melaka menghadapi dua serangan. Daripada luar Portugis, daripada dalam negeri mereka sendiri, bangsa mereka sendiri. Khianat dan belot. Akhirnya Melaka tumbang kan. Inilah yang ditangisi oleh Raja Ali Haji ketika melawan Belanda. Kata orang Melayu, badan Melayu, hati Belanda. Memang ada tuan-tuan, orang Melayu, badan Melayu, hati Portugis. Orang Melayu tuan-tuan sekalian berhati British pun ada.
Kalau saya sebut orang Melayu komunis pun tuan-tuan terkejut. Tapi saya tengok mata kepala saya sendiri ketika saya ditahan di kamp tahanan Kemuntin. Ramai Melayu tuan-tuan memperjuangkan komunis. Ramai, bukan sikit. Bila masa kita nak sedar? Bila masa nak sedar? Sampai bila kita nak dipengkhianat pada tanah air kita sendiri, bangsa kita sendiri? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Melaka pun tumbanglah. Langkah pertama yang diambil oleh Portugis, dia buang Kanun Melayu Melaka diganti dengan undang-undang Portugis. Memang itulah hasrat mereka. Datang ke tanah air kita, tuan-tuan, nak benamkan Islam ni, tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Allah kehendaki, yuriduna liyutbi'u nurallah bi afwahihim wallahu munurihi walau karihal kafirun. Mereka nak padamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah nak menyinari agama dia walaupun dibenci oleh orang kafir. Ulama sekali lagi mainkan peranan, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan 450 tahun negara kita dijajah. Sejak tahun 1511 sampailah tuan-tuan 1957. 400 lebih kurang dekat 450 tahun, dekat 5 abad. Tapi tuan-tuan tak dengar seorang pun orang Melayu masuk Kristian. Tidak. Tuan-tuan tengok negeri lain. Filipina ibu negaranya Manila. Asalnya nama Minangkabau. Tapi bila dijajah oleh tuan-tuan sekalian, oleh Sepanyol, kemudian Amerika, sebagian besar orang Filipina ini beragama Kristian. Asalnya beragama Islam. Raja dia Raja Sulu. Hong Kong, British jajah 100 tahun, tuan-tuan. Baru je mereka 100 tahun dijajah oleh British. Rata-rata orang Hong Kong beragama Kristian. Ya. India 1857 dijajah oleh British. India pun ramai orang India memeluk agama Kristian. Tapi yang menariknya, tak kita dengar orang Melayu seorang pun masuk Kristian sepanjang kita dijajah. Peranan siapa? Cuba habaq mai. Ulama-ulama, tuan-tuan, berbenting di pondok-pondok. Pondok ni, tuan-tuan, bukan pondok derian. Orang faham pondok derian, pondok telefon, pondok polis, pondok tunggu bas. Pondok ni pondok madaris, pusat pengajian agama. Tuan-tuan guru, tuan-tuan, mengajak seluruh tanah Melayu kita ni, ajak mereka mempertahankan iman mereka. Sebab yang kita ada sampai hari ni ni peranan-peranan yang dimiliki oleh ulama dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berbalik kepada cerita kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa kami serahkan. Tuan-tuan, kerajaan Islam Demak, orang Jawa telah menghantar kira 5,000 orang lebih, tuan-tuan, tentera daripada Jawa menyerang Melaka pada tahun 1521 untuk rampas balik. Berlaku pertempuran yang sengit di muara Sungai Muar. Ahli-ahli sejarah menyatakan muara Sungai Muar yang jernih itu bertukar jadi merah darah para syuhada. Ramai yang terkorbankan, tuan-tuan, bukan sikit. Yang tak mati itu Betul Barat di pantai barat tanah Melayu kita ni. Ada orang Jawa di Muar Johor, ada sikit orang Jawa, tuan-tuan sekalian, iaitu di Melaka. Ada orang Jawa di Sabak berenam, di Sungai Besar, dan juga di Bagan Datuk. Asal mereka ni semua tok nenek mereka main melawan Portugis. Kemudian, tuan-tuan, 1541, usaha yang dilakukan oleh Sultan Aceh Darussalam menghantar orang kaya Laksmana, tuan-tuan, menyerang Melaka pada tahun 1541. Pak Hamka ada menulis dalam bukunya, tuan-tuan sekalian,
daripada perbenaraan lama. Nama buku tu. Dia kata orang kaya Laksamana ketika memanjat apa Musa dengan laungan takbir dan terus menyerang kedudukan Portugis, berceramuk Portugis kan, hingga Portugis hampir-hampir kalah. Tapi entah macam mana pula orang Melayu mai pada Pahang, mai pada Johor bantu Portugis. Sekali lagi Melayu tak kena musuh. Dia tak kena musuh. Dia serangnya orang Aceh. Bukanlah serang Portugis. Ada orang Melayu jenis macam tu tuan. Bangsa sendiri dia buat musuh. Orang Kapiak dia buat kawan. Sini ada tak? Tak tahu, aku pun tak ada. Orang macam tu. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad ni Rasulullah, orang yang bersama-sama Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kufar, tegas dengan kafir yang menentang Islam. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sama sendiri. Kita ada dengan orang kafir boleh berkara, dengan Islam keras. Tak boleh lah tuan-tuan. Janganlah macam tu. Jangan jadi seperti mana disebut oleh ulama-ulama dulu. Kalau kita tak bersatu, duduk pakat berkelahi, takut-takut jadi. Ayam dikepuk, mati kelaparan. Ikan di air, itik di air, mati kehausan. Musafir lalu, rumah ditinggalkan. Bunga di taman disunting orang. Lebih pada tu aku lupa. Dulu saya ambil STPM tuan-tuan, tahun 75. Dalam kertas satu bahasa Malaysia kena hafal tu. Dulu hafal 75, dekat 40 tahun aku lupa dah. Dulu hafal, lalu ingat sekarang. Ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan. Tuan-tuan faham? Faham tak? Musafir lalu, rumah ditinggalkan. Yang ni tuan-tuan tak faham. Musafir lalu, rumah ditinggalkan. Saya ni musafir tuan-tuan. Mai sini, nak main ceramah. Tak lagi aku nak balik Lepas tu ada makcik seorang terlajak baik. Ustaz, awak makcik, Ustaz duduklah rumah saya, tak usah lah balik. Tak payahlah makcik, saya ada rumah di pondok saya tu. Rumah saya 3 biji. Pasal apa? Isteri 3, rumah ada 3. Tak payahlah makcik. Tak sudi ke? Ambil lah Ustaz. Kalau tak sanggup ambil rumah saya tu, saya nak tukar nama atas geran. Tanah sekali saya nak bagi ke Ustaz. Makcik terlajak baik. Saya kata makcik, kalau saya ambil rumah makcik tu, makcik tak duduk mana? Ustaz punya pasal. Saya duduk bawah pokok betan pun tak apa. Cerdik bodoh. Ingat sejarah tuan-tuan, bila tersebut dia berkata ini perkauman. Tapi betul. Jihin Haisan mai buat apa? Abang mai. Serta Jihin dan Haisan yang berlombong dekat Taiping tu, mai buat apa? Mereka mai nak cari biji, dapat duit nak balik. Tapi kita terlajak baik. Duduklah sini, duduklah. Siapa-siapa saja yang duduk di tanah Melayu pada atau sebelum 31 Ogos 57 automatik jadi warga negara. Aduh tuan-tuan, itu satu hal. Saya habis duduk kem tanah tuan-tuan, saya tengok macam mana kaki tangan pegawai Jabatan Pendaftaran Negara khianat bangsa sendiri tuan-tuan. Mereka buat kat penalan lah, itulah, inilah. Tu cerita yang berlaku di Raut Pahang. Macam mana tanah boleh ceroka sampai 12,000 ekar cuma Pak Mahmud. Tanam Rianti 40 tahun. Takkan tak nampak kot. Siapa kerja? Exco tanah siapa dah? Di Pahang tu yang duk pegang kuasa berapa puluh tahun siapa dah? Melayu ke orang berapa? Yang duduk pejabat tanah siapa dah?
Yang duduk pejabat hutan siapa dia? Semua Islam tuan. Tapi Allah. Inilah masalah kita tuan. Belajar baik. Mula-mula dia main nak tumpang duduk rumah kita. Tak boleh duduk dalam, dia kata duduk di luar pun tak apa lah. Dia duduklah di luar. Main hujan lebat. Hujan lebat dia tak basah. Masuk dalam sikit boleh tak? Kita bagi masuk dapur. Lama-lama dia duduk dalam bilik kita. Lalas dia kata di rumah dia. Sudah. Kita pula pendatang. Saya dengar tak? Dia bercakap di parlimen. Apa lupa kot? Kamilah warga, kamilah penduduk asal. Orang Melayu tu pendatang. Allah, aku terkejut. Kita belajar lebih, tuan-tuan, belajar baik. Bila orang baik ni, orang bodoh kawan dengan orang cerdik. Orang tetua kita kata, orang bodoh jadi makanan orang cerdik. Kita nak gerek dengan dia, kita kayu, dia duduk belakang. Masa naik gon tu, tahu gon? Naik gon. Tahu gon? Naik bukit tu. Kita kayu. Sambil duduk pun tak kuat. Tu dia berdiri. Tu dia macam rengkuh. Tu dia berdiri berpeluh. Sampai puncak gon, dia cuik kita. Haji, kasih gua kayu pula. Kita ni jenis tak pasang. Tongkat gerek tu, cekak pinggang. Aku dah kata, mereka bagus. Aku tak percaya. Hampa tengok aku berpeluh ni. Dia minta nak kayu. Dia nak kayu pasal turun bukit. Bodoh. Dia kayu 2 kali. Wah, banyak laju mah. Yang jadi ni Singapura dah pakai dia lah. Mana Melayu Singapura? Tuan-tuan pergi cari Singapura Melayu. Mana ada lah. Ni Pulau Pinang, bulan air nak habis ni. Tapi Melayu tu tak silap tu. Berkali tak habis-habis. Gaduh. Dalam politik satu hal, mai pula dah bid'ah pula dah. Tu imam baca di bid'ah, Nabi tak buat. Untuk subuh bid'ah, kacau pula, pecah lagi. Orang Melayu pesan lama, orang tua kata. Jangan alu dengan antan bergaduh. Yang kenyangnya ayam. Yang sakitnya alu dengan antan. Yang kena ayam. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan bantah, jangan berkelahi, akan hilang kekuatan kamu. Percaya tuan-tuan, kalau kita terus sikap kita macam ni berpecah belah, tunggulah masa dan ketikanya anak kita akan jadi pelarian di tanah ayah dia sendiri. Tunggulah. Bila lagi nak bersatu? Payah orang Melayu ni kira nak berkelahi. Aku pun tak tahu nak buat apa lah. Kering terang sehari duduk ceramah. Kalau agak sangat ni. Tapi tak boleh duduk. Mesti takut. Kita ada anak. Macam mana anak kita nak hidup? Melainkan Islam dengan Islam saja kita akan selamat, tuan-tuan. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma nabtaghil izza bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kita satu kaum, kata Umar, yang beri kekuatan oleh Allah dengan sebab Islam. Kalau kita cari kekuatan yang lain daripada Islam, azallanallah, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kembali pada Islam, tuan-tuan. Itu seorang cerdik, yang seorang lagi cerdik. Dia main nak buat dari kereta api, apa nak nori getah apa tahu. Lama-lama tuan, dia ajak kita pergi minum kopi. Kita pergilah minum kopi kat gerai tepi jalan tu. Lepas tu orang minta menu. Cik, minum apa cik? Teh tarik gelas besar. Kita minta. Ayah, minum? Tak minum, roti menggali juga. Kita order teh tarik, dia order roti menggali. Roti menggali mai, teh tarik mai, dia cuik kita. Haji ya. Celup sekali boleh ya. Bila celup roti menggali dia dalam teh tarik kita. Kita kata pasal apa? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Kita adik abang. Dia celup-celup redah teh tarik tu. Berlaku dah tuan-tuan. Tuan-tuan suka lupa, saya masih ingat.
Dia jadi menteri tenaga tuan-tuan. Masa tu dia orang Perak. Di Malang dia orang pokok senang. Di Malang dia timbalan menteri. Di bawah Kementerian Tenaga tu ada ILP, Institusi Latihan Perindustrian. Selalunya sebelum ni orang Melayu masuk tak kena yuran, tak kena duit. Bila dia kuasa tuan-tuan, Melayu nak masuk kena 1,800. India masuk percuma. Kita pun tu aku kata dia kejam. Roti menggali kejar dia tarik yo. Bila nak sedar, ni puncaknya bukan apa. Kita pecah belah, kita berkelahi, bergaduh sama sendiri. Hingga dia kuasai kita. Cukup-cukuplah, sedap-sedaplah, insap-insaplah tuan-tuan. Insaplah, ni dah tanah ayah kita, nak lari pergi mana, tak pergi mana lagi dah tuan-tuan. Jadi negara kita ni kita kena bebaskan daripada tuan-tuan sekalian bara peraturan undang-undang, melainkan undang-undang, peraturan dan hukum hakam Allah. Tuan-tuan sekalian, kuasa ni penting. Tak ada kuasa tak boleh buat apa. Macam mana tuan-tuan nak haram judi dengan arak dan judi di Kedah ni? Sebab ada kuasa. Jangan duk fikir kuasa tak penting, tak boleh. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ketika Ruba'a bin Umair berhadapan tuan-tuan sekalian dengan panglima Parsi bernama Rostam. Rostam kata, "Aman ni kami ni nak rampas harta benda kami lah." Dah aku datang ni, dia kata, untuk membebaskan manusia daripada mengabdikan diri kepada manusia, supaya mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah qadibata hasana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Sesungguhnya kami ini satu kaum dibangkitkan oleh Allah Ta'ala untuk memerdekakan manusia daripada mengabdikan diri kepada manusia kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksudkan mengabdikan kepada diri pada manusia? Mengikut undang-undang ciptaan manusia dengan menolak undang-undang ciptaan Allah. Ini Syekh Qutb tuan-tuan, dia ulas dalam kitabnya Ma'alim fi Tariq, menceritakan tentang Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni tuan-tuan orang Kristian. Negeri dia diserang oleh tentera Islam. Kok dia kena tawan oleh tentera Islam. Sepanjang kok dia ditawan oleh tentera Islam tak kacau. Biasanya bila satu tentera menguasai sebuah negeri, yang jadi mangsa kebiasaannya orang perempuan. Kena rogol lah apa. Tapi tentera Islam jaga wanita ni dengan baik, tak usik, tak kacau. Dia tengok akhlak tentera Islam, dia tertawan hati dia, maka kau Adi bin Hatim masuk Islam. Dia mengikut tentera Islam pergi ke Madinah. Sampai di Madinah tuan-tuan, dia tulis surat ke adik dia, Adi bin Hatim, hamailah ke Madinah, jumpa Rasulullah, masuk Islam. Agama Islam ni memang bagus, macam disebut dalam kitab Injil. Adi bin Hatim tuan-tuan, masa dia masuk Madinah, dia pakai palang salib di dada dia. Dia masuk masjid Nabi. Bila dia masuk masjid Nabi, Nabi pandang Adi bin Hatim. Nabi terus membaca ayat Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mafhum ayat tu, orang Kristian ni mengambil padri-padri dan pastor-pastor mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Ayat tu bermaksud orang Kristian menyembah padri, tidak menyembah Allah. Macam itulah maksud ayat dah. Menyebabkan Adi bin Hatim protes. Wahai Muhammad, kami tak pernah sembah padri kami. Kami sembah Tuhan kami macam kamu sembah Tuhan kamu. Nabi tanya Adi, ada Allah Ta'ala mengharamkan satu benda dalam kitab Injil.
Datang pada diri kamu halal. Ada. Allah Ta'ala halalkan satu benda dalam kitab Injil. Mai pada diri kamu haram. Ada tak? Yang Allah kata halal pada diri haram. Yang Allah kata haram pada diri halal. Ada tak ada? Ada. Hampa ikut siapa? Kami ikut padri. Itulah maksud kamu menyembah padri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lepas itu ulama-ulama kita dulu berjuang dengan harapan dan cita-cita bila negara kita merdeka, kita nak kembali kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempena minggu kemerdekaan, mari kita tanam azam tuan-tuan sekalian. Kita bersatu umat Islam seluruhnya agar kita semua tegakkan hukum Allah di muka bumi Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kita kuat. Cukup-cukuplah tuan-tuan. Dah lama 65 tahun pakai undang-undang lain. Apa majunya kita? Apa untungnya kita? Marilah kita kembali pada agama Allah, agama asal kita sebelum datang penjajah. Mari kita kembalikan. Bimbang tuan-tuan, kalau sekiranya Mak Kilau hidup balik tuan, Datuk Bahaman hidup balik, Syekh Abdul Samad Al-Palim Bani hidup balik, dia tengok negara kita tuan-tuan, dia amat duka cita. Masa penjajah tak ada kelak awak, lepas penjajah pergi kelak awak berlambak. Sebelum datang penjajah tak ada tuan-tuan pusat judi terbesar di Asia Tenggara. Lepas penjajah balik, kita pusat judi, tak malu tuan-tuan. Saya dulu duduk anak bukit, saya kerja hospital ustaz. Petang-petang tuan-tuan saya suka ambil angin di padang, di benang-benang, duduk kat dangau tu, meleleh yang mata tuan. Bila tengok gerabak kereta api bawa awak pergi ke Siam, dong tuju ke Siam. Negara Islam ekspor awak ke Siam, tuan-tuan tak terasa orang tuan, tak terasa hina orang. Tak cukupkan rezeki yang halal yang Allah Ta'ala anugerah kat kita? Tak cukup tak? Sawit, ya Allah, padi, getok, macam-macam Tuhan bagi. Tak cukupkan yang nak yang haram ni? Tak berkat tuan-tuan. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Allah kata, ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, kulu minat tayyibat, makanlah yang baik-baik, yang halal-halal. Wa'malu salihah, kerjakanlah amal soleh. Jadi nak buat amal soleh, kita kena makan yang halal. Kita nak warga negara kita baik, sediakan sumber ekonomi yang halal. Yang halal ni dah banyak dah tuan-tuan, cukup dah. Kita bangunkan betul-betul macam Kedah ni sampai jadi mana sebuah negeri yang menerima pelaburan tertinggi dalam Malaysia. Tuhan boleh bagi tuan-tuan, asalkan kita bertakwa. Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau penduduk satu qaryah, sebuah negeri beriman bertakwa pada Allah, kami akan buka pintu berkat langit dan bumi. Terani punya tuan-tuan bertakwa, dah jadi negeri yang paling banyak menerima pelaburan. Tuan-tuan tingkatkan lagi takwa tuan-tuan, baru cerita nak haram judi, nak haram arak. Tuan-tuan tengok Tuhan bagi. Tak percaya kat Tuhan lagi kan? Daripada sebuah negeri pertanian bendang yang miskin, jadi sebuah negeri insya-Allah dalam masa 5-6 tahun saya ingat Kedah akan majulah hebat. Setanding Pulau Pinang, setanding Selangor dengan anugerah Allah. Tuan-tuan tak percaya lagi ke? Percaya. Lepas tu saya ajak tuan-tuan mai sokong kerajaan yang ada ni, yang telah terbukti membawa kita ke arah kebaikan, keberkatan. Yang pentingnya berkat. Anak kita selamat, keluarga kita selamat, rezeki kita dia halal, kita hidup bahagia di dunia dan akhirat. Inilah makna kata penghayatan, makna kata kemerdekaan. Kita nak isi kemerdekaan ini dengan peraturan dan hukum hakam Allah. Kita tidak memilih jalan revolusi, kita memilih jalan evolusi, jalan demokrasi, muajahah silmiah, cara aman, berdakwah. Banyakkan pondok-pondok tuan-tuan di Kedah, pondok dah banyak. Banyak orang-orang Perak pun mengaji di pondok. Saya pun mengaji di pondok dulu. Ulama dah ramai sini tuan-tuan, yang balik pada luar negara cukup banyak. Dengan keadaan yang macam ni tuan-tuan, insya-Allah kita kembangkan dakwah. Jadi orang bertakwa, berkat tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan sekalian. Dengan
anugerah dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi kemerdekaan ini dengan mendaulatkan syariat Allah, menepati apa disebut oleh Nabi SAW, hubbul watan minal iman. Kasihkan tanah air sebagian pada iman. Tanda sayang kita tanah air kita, kita suburkan keislaman di tanah air kita, insya-Allah. Bila Islam kuat, saya percaya tuan-tuan, orang India dan orang Cina akan tertarik dengan Islam. Sebab Cina ni dia tak mahu masuk Islam, dia kata orang Islam miskin. Bila kita berjaya daulatkan Islam, kita tolak rasuah tepi-tepi, kita kerja bersungguh-sungguh, insya-Allah kita jadi umat Islam yang maju. Dia akan menarik tuan-tuan sekalian orang Islam dan orang India untuk masuk agama Islam, insya-Allah. Kalau Cina masuk, India masuk, kita lagi hebat tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, Islam datang ke Cina dan India lebih dulu datang ke tanah Melayu. Tok Guru ni Aziz tuan-tuan, dia jadi menteri besar, dia pergi negeri Cina. Yang cerita kat saya ni pengiring dia Ustaz Wan Jamil. Dia kata, Ustaz, kami sampai di negeri Cina sembahyang di masjid tu, Tok Imam tanya kami, Assalamualaikum. Dia bagi, daripada cakap Arab, Tok Imam tu Cina tu, weh mu'alaf bila mai. Dia panggil Tok Uni Aziz mu'alaf. Tok kata apa siapa? Hang kata kami mu'alaf. Hampa baru masuk Islam. Hampa masuk Islam zaman para ambil suara 1402. Kami masuk Islam zaman Osman Ibn Affan tahun 600 Masihi. Cina peluk Islam tahun 600 Masihi. Kita masuk Islam 1402. Tuan-tuan tolak 1400, tolak 600. 800 tahun Cina Islam, baru kita Islam. Hampa mu'alaf, dia kata. Kita sini bagi Cina mu'alaf. Jadi dia pun nak tengok contoh. Contoh orang Islam. Kalau orang Islam kaki rasuah, kaki mabuk, kaki judi, apa contoh kita nak tarik mereka? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam tuan-tuan terdinding dengan sebab orang Islam sendiri. Macam mana Cina nak tarik masuk Islam? Sama-sama Islam bergaduh. Parti yang banyak di Malaysia ni parti orang Melayu, berlabak-labak. Cina tak banyak parti, dia solid, kita berpecah belah. Kalau kita boleh mengamalkan Islam, menghayati sungguh-sungguh Islam, saya yakin tuan-tuan, orang bukan Islam akan tertarik dan masuk Islam, insya-Allah. Jadi kita pilih dakwah cara silmiah, cara aman, insya-Allah. Kerajaan Kedah buat contoh yang terbaik. Kami jadi kerajaan, kami tak abaikan orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun kita bagi hak-hak mereka, kita tak zalimi mereka. Di Kelantan pun begitu, Terengganu pun begitu, insya-Allah tuan-tuan. Sebab itu saya harap sungguh-sungguhlah umat Islam di Kedah ni bersatu. Makna kata dalam pilihan raya akan datang, mudah-mudahan terdaulat Islam di bumi Kedah tercinta seperti mana pernah terdaulat sebelum datangnya penjajah, insya-Allah. Jadi itulah hal yang rasa yang saya nak sampaikan. Cuma sebelum saya mengundur ni nak buat rayuan sikitlah. Saya ni tuan-tuan tengah buat pondok di Pulau Pangkor. Tuan-tuan biasa pergi tak Pulau Pangkor? Pulau Pangkor ni tuan ada satu tempat perainan yang masyhur, namanya Teluk Penipah. Pak saya meninggalkan sekeping tanah kira-kira 2 ekar tuan-tuan, tepi laut. Orang nak beli 2 juta. Tanah tu nama aku. Kalau saya jual jutawan lagu, jutawan tak boleh ceramah dah. Tapi hati ni tuan-tuan tak mau jual lah, saya nak buat pondok. Lepas tu pakat adik-beradik, walaupun tanah tu nama saya, tapi adik-beradik ada lagi, kami 5 orang. Seorang adik saya duduk dekat tu, dekat apa Pantai Johor, dekat dengan apa, dekat dengan bukit tu, dekat pondok Pantai Johor tu. Sembang adik-beradik semua setuju nak buat pondok. Dan kita dah buat lah, alhamdulillah. Saya ingat dah 90% dah siap. 55% tinggal 10% pun banyak lagi tu. Pulau Pangkor ni tuan-tuan bukan, dia ni pulau, barang-barang mahal nak mampu. Yang murah dia tuan-tuan sekelat dengan rokok, arak, itu bawah.
barang-barang hardware gila mampu, mahal nak mampu. Jadi kita kena beli di tanah darat, kena naik lori naik ferry. Lori 500, ferry 880. Tu dia. Jadi mana kos dia tinggi. Tapi walaupun 4 bulan kita buat, dapatlah tuan-tuan, alhamdulillah takat ni lebih kurang 90% dah siap. Tinggal 10% lagi insya-Allah. Target kita tahun depan kita nak ambil pelajar kelas tahfiz dan pondok insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan pergi Pulau Pangkor, tuan-tuan naik taksi daripada ferry tu kat Bengkalan tu pergi Teluk Nipah. Nama tempat tu Teluk Nipah. Kalau driver tu Melayu, abang kat dia nak pergi pondok Ustaz Sidik, dia tahu lah. Tuan-tuan boleh ambil kat nombor telefon saya dekat pengurusi masjid ni, Tok Imam. Kalau tuan-tuan nak pergi, tuan-tuan telefon saya. Kok tuan-tuan nak buat kemah ibadat ke apa ke, nak mandi laut, bagus sangat. Tepi laut air dia cantik. Nak buat jaga trekking pun boleh. Ada situ Haman, boleh. Ni semua ada. Kemudahan-kemudahan semua ada. Nak tidur sana 2-3 malam pun tak ada masalah insya-Allah. Jadi saya akan bukan. Jadi makna tuan-tuan itulah usaha saya. Pasal apa? Pasal saya dulu masa main mengaji dulu di Kedah ni, cita-cita nak balik kampung untuk mengembangkan dakwah di kampung. Tapi tuan-tuan ada apa hal, jadi saya tak sempat nak balik kampung. Saya buka pondok di Boruan. Hari ni bila dah ada tanah, jadi saya berhajat nak buat pondok. Buat pondok di Pangkor tu. Alhamdulillah dengan izin Allah takat ni dah 90% dah siap, insya-Allah 30% lagi. Malam ni kalau tuan-tuan ini berwakaf, saya ucap banyak terima kasihlah untuk menyiapkan makna kata madrasah tersebut insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi makna kata sebuah pusat dakwah untuk mengembangkan dakwah terutamanya di sekitar Pulau Pangkor insya-Allah. Salah satu saja pun malam ni yang mampu saya sampaikan. Jadi bukan cengih tuan-tuan, suara saya memang teratu dah. Dia deras nak buat lagu mana. Hang suruh ceramah lembut-lembut aku lelak. Dia kesian dia macam tu dah. Jadi mudah-mudahan kita akan wujud sebuah masyarakat bangsa umat Islam yang bersatu padu, dan kita buanglah perselisihan faham yang lama-lama tu. Mudah-mudahan kita bangkit sebagai umat yang kuat, mampu mendaulatkan Islam di muka bumi Kedah khususnya, dan Malaysia ini amnya insya-Allah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fasiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakhbu ashra suduraha biqaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilik. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillah bil alamin. Di samping itu kita ada bawa jualan amal untuk bantu pondok saya di Boruan insya-Allah. Kita bawa buah hulu banyak tuan. Dia kata buah hulu tu, dia kata lah Ustaz Sidik ni ceramah keras, tapi buah hulu dia lembut. Apa tak saya apa try tengok insya-Allah. Wallahu a'lam.